Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan dirahmati Allah, Arafah Quran Hour, satu permulaan kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan yang bakal menunaikan haji, juga para jemaah haji, juga kepada alumni yang telah menjalankan ibadah haji. Kita nak bawakan perkongsian nak menyemarakkan semangat ibadah haji sekarang ini pada sekali keluarga kita, sahabat-sahabat yang sekarang ini sedang bergerak ataupun sudah berada di Mekah sekarang ini, dan kita berada di sini, kita juga nakkan semangat haji ini berada di rumah kita, di tempat kita, di bumi Malaysia ini. Arafah Quran Hour, insya-Allah kita akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita akan melihat satu surah daripada Al-Quran, iaitulah surah yang ke-22, iaitu surah Al-Hajj. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak kongsikan 3 perkara yang menarik tentang surah yang ke-22 ini, iaitu surah Al-Hajj. Yang pertama, surah Al-Hajj ialah satu-satunya surah yang dinamakan mengikut salah satu daripada rukun Islam, iaitu haji. Tidak ada surah lain dalam Al-Quran, dalam 114 surah itu, yang Allah namakan dia menggunakan nama ataupun diambil daripada rukun Islam. Kita tidak ada surah yang namanya solat. Kita tidak ada surah yang namanya zakat. Kita tidak ada surah yang namanya saum ataupun puasa. Tetapi kita ada satu surah dalam Al-Quran yang namanya Al-Hajj, ibadah haji. Kenapa? Kerana ibadah haji ialah satu ibadah yang besar. Kerana ia menggambarkan, ia memberi bayangan kepada kita tentang hari kiamat dan juga hari mahsyar. Betapa besarnya ibadah haji ini hinggakan rata-rata kita daripada mula dah menanam cita-cita untuk menunaikan haji. Daripada muda kita dah mula menabung untuk nak pergi menunaikan haji. Dan betapa besarnya ibadah haji ini, satu dunia kita semua berkumpul di satu tempat yang penuh sesak ramai, yang mana kita kalau diberi pilihan, kita mestilah nak berada di tempat yang lapang. Tetapi ibadah ini, ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, kita semua umat Islam satu dunia berkumpul di satu tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Hajj menariknya ialah ayat-ayat yang diturunkan dalam surah Al-Hajj ini dia mempunyai tempat dan keadaan yang pelbagai. Ada ayatnya yang turun di Mekah. Ada ayatnya yang turun di Madinah. Ada ayatnya yang turun pada waktu siang. Dan ada ayatnya yang turun pada waktu malam. Ada ayatnya yang turun ketika Nabi sedang bermukim. Ada ayatnya yang turun ketika Nabi sedang bermusafir. Ada ayatnya yang turun ketika keadaan aman, dan ada ayatnya yang turun ketika waktu berperang. Begitu keadaan ayat-ayat dalam surah Al-Hajj ini. Dia seolah-olah memberi gambaran kepada ibadah haji yang kita nak lakukan. Kita tidak berada pada satu tempat di Mekah saja. Kita bergerak daripada Mekah, kita pergi ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, dan kita kembali, kita pergi ke Jamrah dan kembali ke Mekah. Kita bergerak, bermusafir dalam waktu siang dan juga waktu malam. Kita bukannya kita berada dalam keadaan yang selesa, dan ada waktu yang kita berada dalam keadaan yang macam perang, beramai-ramai kita bergerak dalam keadaan yang huru-hara, keadaan yang susah, panas terik dan sebagainya. Maka ayat-ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Hajj ini, ia telah seolah-olah memberi gambaran bagaimana ibadah haji itu nanti akan dilakukan. Dan kepada para bakal jemaah haji, kita yang berada di sini, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita rezeki untuk mengerjakan haji pada tahun-tahun dekat yang mendatang, insya-Allah. Kita juga, keadaan kita di sini sama seperti ayat-ayat dalam surah Al-Hajj ini. Kita bergerak ke sana dan ke sini, hidup kita naik dan juga turun. Kita juga menghadapi keadaan yang aman, ada waktu yang perasaan kita macam sedang berperang. Maka ayat Al-Hajj dalam surah Al-Hajj ini memberi gambaran kepada kita tentang keadaan diri kita bakal jemaah haji. Yang ketiga, surah Al-Hajj ini
kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, dia bermula dengan ya ayuhan nas, yang bermaksud wahai manusia. Panggilan umum yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, Islam ataupun tidak mengkira bangsa ataupun negara. Dan pada penghujung surah Al-Hajj, iaitu pada ayat yang ke-77, Allah mulakan ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berubah daripada seruan umum kepada semua manusia di hujung ayat, di hujung surah, berubah kepada wahai orang yang beriman. Skop itu telah dikecilkan daripada umum kepada kecil. Menunjukkan apa? Menunjukkan penceritaan yang Allah nak sebutkan dalam surah Al-Hajj ini akan membawa perubahan kepada sebahagian manusia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam surah Al-Hajj ada 3 perkara utama yang akan kita bincangkan bersama-sama. Surah Al-Hajj ini Allah tak ceritakan tentang bagaimana nak melakukan haji secara detail, tidak. Akan tetapi ada 3 perkara utama yang Allah sebutkan kepada jemaah haji, kepada bakal haji, juga kepada para alumni haji, untuk kita semak semula apa yang telah kita lakukan, apa yang kita dapat daripada haji ini. 3 mutiara ini kita akan ikuti perkongsiannya bersama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat